Dan menjelang Malaysia memilih, ini bakal menjadi kali pertama pilihan raya umum ke-15 membabitkan undi 18 serta pendaftaran pemilih secara automatik. Dan PRU kali ini juga ia akan melibatkan kira-kira 6.9 juta pengundi baru yang mana suara dan pilihan mereka inilah yang akan membantu untuk menentukan masa depan negara kita. Akan tetapi kelayakan mengundi bagi golongan berusia 18 tahun ini belum tentu dapat menjamin pertambahan jumlah peratusan pengundi menjelang pilihan raya umum nanti. Jika akses ataupun mobiliti dan kesedaran itu sendiri tidak diperincikan dan juga tidak dipeluaskan sebetulnya. Adakah mereka akan jadi penentu pada PRU ke-15 nanti? Kita ingin membincangkan tentang bagaimana boleh kita berikan kesedaran dan galakan pengundi baru ini untuk ambil bahagian dalam proses demokrasi. Dan bersama saya menerusi Google Meet adalah Koordinator Program Undi 18, Difan Sinahasnia. Assalamualaikum Difan. Assalamualaikum. Difan, terawal sekali bercakap tentang mobiliti lah pengundi muda ini, baik daripada luar bandar ataupun dan di dalam bandar sendiri, di kampus dalam negara ataupun di luar negara juga. Macam mana kita nak mudahkan golongan belia ini keluar mengundi? Apa agaknya perancangan yang terbaik sebenarnya, Difan? Baik, bila kita cakap tentang mobiliti atau pergerakan bagi menggalakkan golongan orang muda ini untuk keluar mengundi, yang pertama sekali saya tertarik untuk memetik kata-kata salah seorang daripada pemimpin parti politik yang menyatakan bahawa PRU ke-15 ini adalah ibu segala pilihan raya. Jadi saya setuju dengan kenyataan itu, tetapi terjemahan saya, ibu segala pilihan raya itu, iaitu apabila PRU kali ini kita lihat real numbers. Jika sebelum ini PRU 14 atau PRU yang sebelum-sebelumnya, iaitu kita ada jumlah pengundi yang layak untuk mengundi tapi tidak daftar sebagai pengundi. Tapi apabila berlangsungnya rancangan undang-undang pindahan undi 18, mereka telah daftar secara automatik dan kita melihat penjumlahan pengundi yang layak untuk mengundi pada PRU akan datang sekitar 21 juta dan ke atas. Dan ini sudah tentunya akan melibatkan satu kesesakan di pusat mengundi. Bercakap berkenaan pengundi muda atau mereka yang baru mengundi dalam segmen undi 18 iaitu 18 ke 20 tahun. Kita melihat suasana sekarang ini kalau kita bercakap tentang orang yang berumur 18 tahun ataupun mahasiswa universiti, kita masuk universiti pun umur 18 tahun dan ke atas, sudah tentunya mereka secara automatik menjadi pengundi. Kita lihat trend sekarang ini barunya berlaku situasi di mana mahasiswa pulang ke universiti, banyak universiti awam atau universiti swasta yang telah pulang, tapi berlaku pula pembubaran parlimen secara mengejut, dan ini juga perlu diperhatikan sama ada daripada parti politik ataupun kerajaan dan juga institusi pengajian tinggi sendiri dalam mempromosikan atau memberikan galakan kepada pengundi-pengundi terutamanya di segmen mahasiswa. Dan kalau saya boleh ungkap kembali ketika pilihan raya negeri Johor ketika bulan Mac yang lepas, saya memperhatikan ada dua trend melibatkan pemuda anak muda, iaitu di bandar dan juga luar bandar. Saya melihat di bandar kurangnya macam galakan ataupun sokongan daripada segmen ini. Tapi apabila di luar bandar, saya lihat trendnya berbeza. Kerana apa? Saya lihat peranan ibu bapa yang berpula pada rumah itu apabila mereka pergi ke pusat mengundi, mereka membawa anak-anak sekali yang telah layak untuk mengundi. Itu kata galakan itu sepatutnya datang yang bermula daripada rumah, di samping kata perlunya kerjasama ataupun peranan daripada parti politik itu sendiri. Kita tahu parti politik ada voter dia sendiri untuk menggalakkan orang-orang muda atau first time voter bagi mengatasi persepsi. Saya percaya ada satu situasi kelesuan politik dalam kalangan anak muda untuk tidak keluar mengundi, tapi kita harus counter the issue supaya dapat dijelaskan kepada anak muda ini dengan adanya anti-public law yang telah diwatakan, sedikit sebanyak memberi kepercayaan kepada mereka untuk mempercayai sistem demokrasi negara kita. Dan Difan, bercakap tentang mahasiswa lah, melihat kepada PRU yang mungkin diadakan pada November depan, ketika tu mungkin sebahagian besar universiti tempatan kita ni mungkin sedang berlangsungnya sesi pembelajaran dan ada juga yang mungkin sedang cuti semester dan juga mungkin ada juga yang sedang berlakunya hari convocation, hari graduasi pada waktu itu. Bagaimana boleh kita pastikan mereka ini juga tidak ketinggalan untuk mengundi? Bagaimana kita ingin melihat betapa pentingnya tarikh pemilihan tarikh pengundian ini sebenarnya, Difan? Ya, sebab itu SPR sepatutnya mempertimbangkan bahawa tarikh-tarikh untuk kita adakan pengundian. Kita lihat PRU yang lepas
diadakan pada hari Rabu. Jadi ini mungkin kekangan-kekangan kepada mahasiswa untuk mengundi kerana hari Minggu melibatkan kelas dan sebagainya. Jadi SPR sepatutnya mempertimbangkan untuk mengadakan hari pengundian itu sama ada pada hari hujung minggu ataupun mungkin lebih pada sehari, kerana kita lihat pertambahan penjumlahan pengundi yang begitu banyak, iaitu lebih kurang 51% daripada pemilih pilihan raya yang lepas. Jadi saya juga melihat peranan institusi pengajian tinggi itu juga dan juga badan kepimpinan pelajar seperti Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan FPPK dan juga Majlis Perwakilan Pelajar di setiap universiti bagi memberikan galakan ataupun inisiatif kepada mahasiswa ini peluang mengundi. Jika kita lihat ketika pandemik ini yang lepas, banyak inisiatif pulang ke rumah dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Pelajar dan disusun ketika musim raya ataupun bercuti, mereka sediakan bas dan sebagainya. Mungkin inisiatif seperti ini boleh dilakukan dan digerakkan bermula di universiti itu bagi menggalakkan golongan-golongan mahasiswa ini untuk keluar mengundi nanti. Dan Difan, kita kenalah juga akui, meskipun ramai anak muda yang dah boleh mengundi, tetapi majoritinya juga tidak tahu what's next, apa selepas ini. Selain kita sendirilah yang boleh mewawarkan prosesnya dan sebagainya, apa pula yang kerajaan boleh lakukan dalam mendidik dan juga kongsikan maklumat secara meluas lagi, Difan? Ya, saya rasa salah satu faktor ataupun kurangnya pendedahan apabila diwartakan berkenaan undi 18, ada satu tempoh di mana kurangnya literasi politik. Kita lihat banyak program-program dijalankan tentang bagaimana proses untuk mengundi tapi tidak mengapa harus mengundi. Jadi literasi seperti ini yang perlu kita tekankan kepada golongan anak muda ini. Dan contoh seperti kerajaan juga, kalau kita lihat ketika berlakunya pandemik yang lepas, dibelaskan melalui SMS bahawa info-info seperti kerajaan, program-program Malaysia, why not kita lakukan bagi memberi maklumat seperti ini melalui SMS, kerana kita tahu bukan semua dapat akses internet untuk kita hepahkan di media sosial. Jadi mengenai pemakluman di SMS ini secara pukal, jadi sedikit sebanyak memberikan maklumat secara terus kepada rakyat di negara Malaysia, khususnya golongan muda ini. Dan saya juga ingin mainkan peranan kerana selepas berlaku pembubaran yang lepas, saya lihat di media sosial banyak influencer ataupun selebriti yang mula memberikan komen-komen ada yang positif ataupun negatif. Jadi saya rasa influencer ataupun selebriti seperti ini juga dapat mainkan peranan dalam memberi pendedahan ataupun memberikan galakan kepada mereka untuk keluar mengundi, kerana mereka boleh menjadi satu contoh ataupun ikon yang baik bagi dicontohi oleh golongan orang muda kerana lebih tertumpu di media sosial kali ini. Kita juga faham ramai sebenarnya yang cari rezeki ni dekat ibu kota Kuala Lumpur dan mungkin kampung mereka ni jauh. Sepertinya contohnya di Sabah dan Sarawak, mungkin mereka perlu naik flight untuk pulang ke kampung untuk pulang mengundi. Misalnya ini perlu makan kos yang lebih tinggilah untuk pulang mengundi. Jadi itu yang bekerja. Jadi yang sedang belajar pula, yang golongan undi 18 ni, mungkin mereka yang sedang belajar pastinya mungkin tidak mampu pun untuk ulang-alik untuk mengundi. Jadi bercakap tentang peluaskan akses pengundian ni, apa agaknya yang boleh SPR laksanakan untuk tangani hal ini? Pilihan yang ada apa? Ya, sebelum ini kita pernah mencadangkan daripada SPR untuk menjadikan universiti sebagai pusat pengundian di mana mereka akan mengundi terlebih awal dan berlaku pengiraan, dan pada jumlahan undi itu akan dikumpulkan ketika hari penjumlahan undi yang sebenar nanti. Jadi daripada situ, sebab kita tahu apabila berlakunya pilihan raya sebelum ini, banyak sekolah-sekolah dijadikan sebagai pusat pengundian. Jadi why not kita jadikan universiti juga sebagai pusat pengundian supaya dapat memberikan akses yang terus, tidak perlu untuk mahasiswa ini pulang mengundi dan melibatkan kos yang tinggi. Apatah lagi kira mahasiswa itu yang menetap di Semenanjung dan belajar di Sabah dan Sarawak perlu pulang pergi dan balik sudah mencecah hampir RM1,000. Terutamanya bila menuju pilihan raya, kos penerbangan juga akan meningkat. Jadi perkara ini perlu dilihat oleh pihak SPR untuk menambah baik sekiranya tempat untuk dilaksanakan pada PRU kali ini, tetapi saya rasa perlu lebih banyak lagi berlaku satu reformasi dalam pilihan raya, proses pilihan raya itu supaya akses pengundian itu dapat diperluaskan. Jadi saya rasa tidak adil bagi kita menghukum golongan segmen undi 18 ini sekiranya mereka tidak keluar mengundi, kerana kita tahu mereka ada kekangan dari segi ekonomi dan sebagainya, baru ingin memulakan kehidupan selepas pasca endemik. Jadi sekiranya akses itu diserhadkan, kita tak dapat mengira kemampuan mereka ataupun minat mereka secara meluas. Tetapi sebaliknya kita harus memperluaskan akses, barulah
kita dapat menilai kata ukur sebenarnya minat mereka terhadap terlibat terus dalam pengundian nanti. Dan terakhir sekali, kita masih ada lebih kurang beberapa minggu lagi sebelum hari pengundian. Selain daripada tindakan pihak berkuasa ataupun tindakan pihak berwajib kerajaan dan sebagainya, apa agaknya yang boleh anak muda ini sendiri ambil maklum dari segi persiapan untuk keluar mengundi nanti, ataupun apa yang perlu mereka study untuk tahu menjelang pilihan raya umum ke-15 nanti? Baik, 2018 kita mula kiat untuk kempen di media sosial dan kerjasama dengan beberapa pelajar student organisasi di luar negara, dan juga kita melihat potensi untuk kerjasama dengan beberapa NGO dalam Malaysia untuk memberi pendahan literasi politik kepada anak muda. Kalau kita lihat di sosial media apabila berlaku pembubaran parlimen, ada yang tidak tahu politik sebelum ini bertanya mengapa berlaku pembubaran parlimen dan sebagainya, apa yang harus dilakukan. Jadi saya nak menggesa kepada kiralah sama ada pada kepimpinan pelajar atau NGO dan sebagainya bagi mempromosikan untuk semakan daftar pemilih di portal MySPR Semak, supaya mereka dapat melihat kawasan lokaliti yang mereka bakal mengundi nanti. Jadi daripada situ juga mereka boleh lihat saluran tempat mengundi yang mereka lakukan, dan sedikit banyak mereka perlu mengambil tahu tentang isu semasa politik dalam negara supaya mereka dapat menilai untuk memilih siapakah calon ataupun parti politik yang mereka untuk mentadbir dalam selepas pasca pilihan raya umum yang akan datang. Dan itu adalah suara ataupun idea dalam memperluaskan akses kepada Undi 18 yang dikongsikan oleh koordinator program Undi 18 Difan Sinahasni, yang berkongsikan apa lagi persiapan yang perlu kita lakukan selepas ini. Terima kasih Difan. Saya kira itu sahaja untuk Malaysia Memilih hari ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.